Semua khabar sihat ke pagi ni? Jiwa tak sihat kenapa tu? Oh ya, ada something tu. Nanti kita ada masa shopping, kita akan buat insya-Allah. Dia bukan tak shopping tu. Saya ingat daging unta tu. Daging unta? Ada insya-Allah. Nanti kita tengah susun insya-Allah. Ada. Shopping semua tu kita dah atur kan. Cuma standby duit. Standby duit, yang mana tak ada duit tu kena cucuk dulu. Itu je. Yang start boleh tukar di Malaysia? Boleh, dia ada money changer. Ya. Kalau siapa nak ikut boleh kita bawa money changer. Masalahnya duit Malaysia pun tak ada. Indonesia tak ada? Awak, duit apa ada? Dolar ke? Sini dolar ada boleh, tak masalah. Dia terima je senang kita. Okey, Alhamdulillah. Hari ni hari yang keberapa ketiga? Tak terkira. Hari keberapa dah tak ingat dah. Kita hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu kan? Hari ke-8 lah. Ke-8 hari ni. Alhamdulillah, hari yang ke-8. Hari Sabtu. Berapa bulan? 28 hari bulan 10 2023. 13 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Kita ada di mana? Di kawasan, dikatakan kawasan Madinah yang kita lihat sekarang ni. Ni yang terkini lah yang tuan-tuan tengok. Okey, Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, berapa hari daripada Mekah ke Madinah? 8 hari daripada Mekah ke Madinah. Dan sampai di Madinah ni Nabi disambut baik oleh penduduk Madinah. Kenapa mereka sambut baik? Sebab mereka semua tunggu-tunggu kedatangan Nabi SAW. Okey. Cuma waktu Madinah ni, masa zaman Nabi, keadaan di Madinah ni keadaan wabak. So siapa datang kat sini memang akan sakit, demam, batuk dan sebagainya. So Nabi dan juga para sahabat Nabi, mereka datang dalam keadaan Nabi tak sihat. Sebab keadaan di Madinah ni memang begitu. Lalu masa Nabi SAW sampai, dalam keadaan mereka semua dalam keadaan apa? Semuanya dalam keadaan mereka menyambut Nabi SAW gembira. Sehingga kan mereka panggil Nabi supaya duduk di rumah mereka. Sampai ke tahap tu. Sebab apa? Sebab inilah peluang untuk mereka bersama dengan Nabi SAW. Dan sewaktu Nabi datang tu, Madinah ni nama dia bukan Madinah. Nama dia ialah Yathrib. Yathrib. Sebab apa nama Yathrib? Sebab masa tu dalam keadaan Madinah belum datang Nabi lagi. So bila datang Nabi je, Nabi tukarkan nama daripada Yathrib ke Madinatul Munawwarah, iaitu Madinah bandar, Munawwarah bandar yang bercahaya. Okey, kenapa nama dia bandar yang bercahaya? Bukan sebab dia ada lampu-lampu ni, bukan. Sebab kedatangan Nabi itu memberikan cahaya yang besar kepada orang Islam yang berada di Madinah ni. Kerana kedatangan Nabi itu, mereka umpama mendapat satu cahaya daripada kegelapan menjadi terang. Itu keadaan yang mereka yang mereka sambut Nabi itu dan kegembiraan. Sehingga mereka berebut untuk mereka bawa Nabi duduk di rumah Nabi, duduk di rumah mereka. Lalu pada Nabi SAW sampai di sini, dalam keadaan Nabi dakwah mereka, dakwah tauhid ke dakwah dalam keadaan mereka mengerjakan solat dan sebagainya? Jawapannya apa? Tauhid ke tidak? Betul. Bukan. Tauhid di Mekah. Di Mekah tu tauhid, mengajak kepada mereka yang bukan Islam masuk ke Islam. Di sini mereka kebanyakan ni dah Islam dah. Kebanyakan dah Islam. Dan sebahagiannya ada orang Yahudi bersama dengan mereka. Lalu di sini Nabi mengajar kepada mereka solat, dalam keadaan zakat, puasa. Di sinilah tempatnya. Dan Nabi SAW dalam keadaan Nabi sampai tu, mereka berebut mencari untuk membawa Nabi SAW ke rumah Nabi. Tapi waktu tu macam mana Nabi buat? Nabi nak adil kepada semua para sahabat. Nabi memberiakan unta Nabi tu, biarkan dia berjalan di kawasan kota Madinah ni. Biarkan dia berjalan. Dan Nabi kata kalau sekiranya unta tersebut berhenti di situ, maka itulah tempat yang aku akan tinggal. Okey. Lalu masa tu dalam keadaan unta berjalan, dia mencari di manakah lokasi yang terbaik. Lalu tempatnya yang kita tengok sekarang tu lah, betul-betul di Kubah Hijau tu. Di Kubah Hijau tu, itulah rumah Nabi SAW. Dan di situlah Nabi mula membina rumah di situ. Okey.
Jadi Nabi buat rumah dulu. Rumah dengan Masjid Nabawi, dua benda yang perkara yang berbeza, bukan sama. So kalau kita tengok rumah Nabi dengan rumah Nabi dengan masjid, kita akan tengok lokasi dia tidak sama walaupun dia satu bumbung. Perasan tak? Kenapa dia ada berbeza? Sebab kita tengok yang kubah hijau tu itulah rumah Nabi, yang kubah yang berwarna putih itulah Masjid Nabawi. So ada dua perbezaan lah. So salah lah siapa kata makam Nabi ni betul-betul dalam Masjid Nabi. Sebenarnya tidak. Dia berada dua kawasan yang berbeza. Jadi Alhamdulillah semalam kita dah masuk ke Raudah, tahu tak? Ke Raudah kita dah nampak dah lokasi-lokasi untuk kita solat di dalamnya dan berdoa di situ. Alhamdulillah, nanti saya akan ceritakan di sana insya-Allah. Jadi nak sambung ke cerita ialah sekarang kita berada di mana? Betul-betul di depan Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang dulu yang ni baru tak sampai sebulan lagi, baru seminggu mereka robohkan. Katanya dia nak bagi lagi cantik, tapi saya tak tahu macam mana nak bagi cantik sebab pokok-pokok dulu ada, sekarang tak ada dah. Katanya dia dah buat lagi cantik dah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita sekarang berada di depan hotel kita ni. Lokasi kita ni di depan ni, kalau nak tahu kota Madinah, ialah kota Madinah ni betul-betul dalam pagar ni je. Ni kota Madinah dalam pagar ni. Jadi kalau kita berada di luar pagar, dipanggil apa? Dipanggil pinggir kota Madinah. Di luar kawasan kota Madinah. Jadi kalau orang tanya kota Madinah kat mana lokasi dia, betul-betul dalam pagar ni. Jadi bagi mereka yang duduk di luar ni, maksud di hotel kita di luar lah. Jadi rumah para sahabat semua di dalam ni. Jadi bila kita tengok rumah para sahabat semua dalam ni, dalam keadaan masjid dekat dan rumah Nabi dekat, dari situlah mereka dekat dengan Nabi SAW. Dan kita tengok di depan kita ni Saqifah Bani Sa'idah ni, sejarah yang besar yang berlaku ketika kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat. Masa Nabi wafat tu, mereka tak boleh nak kata apa. Sebab selama mereka berada bersama dengan Nabi, itulah panduan yang Nabi tunjukkan. Daripada bangun tidur sehingga nak tidur semula, itulah panduannya. Maksudnya pergerakan, percakapan, apa semua, itulah yang mereka lihat. Tetapi bila pemimpin mereka tak ada, mereka tak tahu nak buat macam mana dah. Jadi mereka rasakan perlu mencari pengganti Nabi SAW. Dan ketika Nabi wafat dalam keadaan Nabi sakit di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan tu Nabi SAW tidak datang ke masjid kerana Nabi dalam keadaan sakit. Dan pada waktu itulah Nabi SAW tengok kepada orang yang layak untuk menjadi imam. Siapa yang layak menjadi imam masa tu? Khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia orang yang layak berhadapan dengan ataupun orang yang menjadi imam ketika Nabi tiada solat bersama dengan para sahabat. Dan ketika itulah dalam keadaan yang menggantikan sahabat Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan itulah Nabi SAW dalam kesakit. Dan setelah itu Nabi wafat betul-betul di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Dan sewaktu itu para sahabat sebahagiannya ada yang menguruskan jenazah Nabi, dan sebahagiannya mereka keluar mencari tempat untuk siapakah yang melayak menggantikan Nabi SAW. Ini peristiwa yang besar ni. Sebab apa? Sebab nak menjadi pemimpin ni betul-betul nak pilih siapa yang terbaik. Lalu masa itu golongan muhajirin. Golongan muhajirin ni golongan apa? Golongan? Mereka datang ke Mekah, ke Madinah, muhajirin. Golongan Ansar siapa? Orang yang tinggal di Madinah. Ya, خلاص. Ai. لا خمسة بدي شوية. اوكي. لا خلاص. يا شرطة نكلم شرطة. خلاص. أنا كلم بوليس. شرطة خلاص أيوة. اوكي بوليس. يلا اوكي. وأني ولادي. أنا ما أخاف من أحد. ما في خوف. أنا أخاف من ربي. Dia kata dia tak takut dengan Allah aje. Dia ni. شوي 5 دقائق 5 دقائق بعدين. Dia 5 دقائق. Okey. Jadi dia lupa. Okey. Jadi siapa yang layak menggantikan Nabi SAW, mereka mencari golongan muhajirin dan golongan ansar, mencari siapa yang layak untuk mengganti Nabi SAW.
Dan sewaktu nak mencari nak mencari pengganti Nabi ni, mereka berkumpul di sini. Inilah nama dia, tempat Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya mereka untuk mencari siapakah yang melayak menggantikan Nabi SAW. Dan sewaktu itu adalah keadaan mereka mencari ganti tu, mereka tengok ada golongan Muhajirin, dia cari juga seorang yang layak, dan golongan Ansar pun ada juga seorang yang layak. Dan sewaktu itu mereka bermusyawarah dan mereka berbincang dan siapakah yang layak. Dan Umar terus mengangkat tangan Abu Bakar Siddiq. Dialah merupakan orang yang layak untuk menggantikan Nabi SAW, kerana mula-mula lagi orang yang memperjuangkan dengan Nabi ialah siapa? Abu Bakar Siddiq. Kerana apa? Kerana sewaktu keluar daripada hijrah yang pertama, tahun yang pertama, siapa yang bersama siapa dengan Nabi SAW? Iaitu Abu Bakar Siddiq. Itulah perjuangan yang pertama yang bermula pada satu hijrah. Ketika itulah Nabi berhijrah pergi ke Jabal Sur 3 hari, kemudian datang ke Madinah selama 8 hari. Itulah orang yang pertama yang memperjuangkan dengan Nabi SAW. Dan sewaktu dilantik saja Abu Bakar Siddiq, golongan Muhajirin yang pertama yang dilantik setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi golongan Ansar ni mereka akur lah. So, kenapa? Sebab walaupun negeri ni negeri mereka, mereka terima saja orang yang menjadi pemimpin bukan daripada golongan Ansar. Jadi kat sini kita boleh tahulah, kalau pemimpin kita kat rumah kita, kawasan kita tu, YB kita tu, kalau bukan kawasan tu, tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa? Sebab nak tengok orang yang betul-betul layak ialah bukan tengok pada asal tempat dia, tetapi ialah apa dia. Yang dia ada dua. Jadi yang layak untuk jadi pemimpin. Yang pertama apa? Siapa tahu kelayakan untuk jadi pemimpin? Amanah. Orang yang amanah. Orang yang amanah, yang betul-betul boleh menjalankan kerja dia. Dan yang kedua, orang yang apa? Ada tanjak sebagai pemimpin. Orang yang boleh buat kerja. Maksudnya dia amanah dan boleh buat kerja. Dia jangan amanah saja. Maksudnya dia dalam keadaan dia tak curi duit apa semua, tak. Tapi dia boleh juga buat kerja, bertolong rakyat dan sebagainya. Itu antara pemimpin yang dicari ketika mereka berkumpul di sini. Jadi alhamdulillah, jadi golongan Ansar mereka terima orang yang menjadi pemimpin, iaitu Abu Bakar Siddiq. Walaupun Abu Bakar Siddiq merupakan golongan Muhajirin. Okey, boleh faham ini tempat dia. Baru saja seminggu lepas dia dah roboh. Jadi peristiwa ni sangat besar. Jadi insya-Allah bagi kita nak tengok kawasan ni, inilah kawasannya setelah mereka keluar mencari tempat menggantikan Nabi SAW, iaitu dinamakan Saqifah Bani Sa'idah. Okey. Jadi kita dah boleh beredah ke tempat lain lah. Khamsah, keras? Khamsah, ya, keras. Okey. Makanan burung? Bagilah. Bubit. Ada khamsah, ya, sah? Wala jahat. Dia boleh nak bagi. Okey. Okeylah. Okay, alhamdulillah. Jadi kita dah boleh pergi. Sekarang kita dah tengok dah tempat Saqifah ni. Jadi kita akan pergi ke Suq Qadim pula. Suq Qadim tu apa dia? Jom kita pergi. Kita jalan kita tak jauh pun, depan ni je. Betul, kita balik lah.